Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ni Cik Aja ke yang ada appointment dengan saya petang ni? Betul saya. Okey. Mari duduk. Okey, Cik Aja dari mana ni? Saya daripada FSC 6. Saya ada kelas tadi, kelas injury. Oh, kelas injury. Petang ada kelas tak? Petang ni sebenarnya ada, tapi saya dah ambil MC lah untuk datang ke sesi kaunseling ni. Oh, dah ambil MC. Ada lagi pensyarah tak MC tu? Ada. Pensyarah saya okey je. Okey, bagus. Dah ambil MC dulu Okey. Boleh saya tahu Cik Haja dari fakulti mana? Fisioterapi ke? Oh, bukan, saya daripada Fakulti Education PJK. Oh, Education PJK. Cikgu. Ya, insyaAllah. Allah, bagusnya. Belajar injury. Okey. Oh, ya. Ni ada air untuk Cik Haja, okey? Nak susah je. Nak minum boleh minum ya? Terima kasih. Okey, faham. Tadi Cik Haja cakap, Cik Haja dari Fakulti Education kan? PJK. Saya dapat tengok yang menarik juga sebenarnya kurs PJK ni. Betul? Dia tak fokus kepada mengajar je, tapi injury pun belajar. Betul, sebabnya nanti dekat sekolah mungkin ada situasi yang kami perlu hadir ke event sukan. Jadinya kami perlu tahulah macam mana caranya nak merawat student-student yang injured waktu tu. Cikgu pun boleh merawat juga ni. Betul. Okey, faham. Cik Haja selesa saya panggil Cik Haja macam mana? Cik Haja ke? Cik Siti ke? Saya rasa Cik Haja okey. Okey, Cik Haja ni. Okey. Saya nak tanya, Cik Haja ada berapa orang adik-beradik sebenarnya? Saya ada 5 orang adik-beradik dan saya anak yang kedua. Cik Haja 5 orang adik-beradik, anak yang kedua. Okey. Adik-adik lain sekolah ke? Semua bersekolah lagi, cuma abang saya seorang je yang dah kerja. Oh, dah ada seorang lah yang masuk ke dalam bidang pekerjaan. Adik-adik nak pergi sekolah, siapa yang jaga? Adik-adik semua dekat nenek yang jaga, dekat rumah nenek lah. Sebabnya mak ayah saya ni bekerja, jadinya petang baru balik. Oh, maksudnya, faham. Mak ayah kerja, so nenek yang akan menjaga. Betul. Okey. Nak tanya, Cik Aja pernah tak ke sesi kaunseling sebelum ke sesi saya? Sebelum ni, tak pernah lagi. Ini pertama kali saya datang. Oh, pernah kali? Ya, betul. Okey, apa yang sebenarnya membuatkan Cik Haja nak datang ke sesi kaunseling ni? Sebenarnya saya ni ada masalah. Lepas tu hari tu saya cerita dengan pensyarah saya. Lepas tu pensyarah saya nasihatkan saya untuk datang ke kaunselor. Oh, dah maksudnya saranan daripada pihak pensyarah lah. Ya, betul. Oh, faham. Okey, baiklah kalau begitu Cik Haja. Bolehkah kita mula dengan sesi kaunseling petang ni? Boleh. Boleh ya. Okey, tapi sebelum saya mula sesi ni, saya nak bagi tahu. Saya Nurul Adira sebagai kaunselor Cik Haja pada hari ini yang akan membimbing awak sama-samalah kita mencari jalan penyelesaian untuk isu yang berbangkit ni lah. Okey, dan awak bukan klien saya. Apabila awak menjadi klien saya, awak boleh bercerita apa-apa sahaja yang nak diceritakan, apa-apa sahaja yang nak diluahkan. So, Cik Haja jangan rasa takut, segan sebabnya kita punya sesi ni akan dilindungi di bawah Akta Kerahasiaan. Tapi Akta Kerahasiaan ni akan terbuka sekiranya 3 keadaan. Okey, 3 keadaan. Keadaan yang pertama, sekiranya Cik Haja nak mencederakan diri sendiri. Ni betul-betul lah, bukan sekadar Cik Haja cakap okey saya nak cederakan diri sendiri. Bukan saja-saja, ni betul-betul. Ini yang pertama. Okay, yang kedua ialah apabila Cik Haja nak mencederakan orang lain. Dan yang ketiga, jika Cik Haja terlibat dengan mana-mana agensi luar, sepertinya pihak mahkamah ke, yang memerlukan saya untuk bagi laporan kepada pihak mahkamah. Okey. Okey, faham.
Boleh faham? Faham. Alright, okay. Jika Cik Hajar bersetuju, boleh Cik Hajar sign tanda tangan di consent form ni? Boleh, saya bersetuju, saya rasa tak ada masalah. Okey. Ini kita start ya. Baik. Okey, yang pertama saya nak tanya, apa sebenarnya isu yang berbangkit dengan Cik Hajar ni? Apa isu yang Cik Hajar nak ceritakan di hari ni? Okey, macam ni. Sebenarnya macam mana saya nak cakap Tapi saya ni sebenarnya ada masalah dengan kawan-kawan saya, iaitu classmate saya lah. Saya rasa ni macam saya ni dipulaukan dan disisihkan daripada orang lain. Okey, paling kentara yang terjadi dalam kelas waktu nak bahagi group assignment. Saya mesti akan jadi orang yang tak akhir dipilih. Seolah-olah macam kawan-kawan saya rasa saya ni beban lah untuk mereka, sampaikan mereka tak nak saya untuk masuk kumpulan mereka. So, saya pelik macam mana dan apa punca sebenarnya benda ni boleh jadi. Sebabnya dulu masa sekolah menengah, boleh dikatakan saya ni seorang yang ramai kawan. Saya ada ramai kawan dan saya memang seorang yang peramah, jadi saya sangat peramah dengan cikgu-cikgu saya. Cuma sekarang saya tak tahu kenapa dan apa yang menyebabkan kawan-kawan nak pulaukan saya, nak sisihkan saya. Sampaikan kawan-kawan selalu mengelak lah untuk bercakap dengan saya. Kalau dalam kelas tu, saya selalu duduk sorang-sorang. So benda yang jadi ni sangatlah mengganggu mental saya dan saya tak boleh fokus waktu saya study. Faham? Okey, berdasarkan apa yang Cik Hajar cerita ni, saya nak tanya, Cik Hajar pernah bergaduh ke? Ataupun Cik Hajar pernah bergaduh ke? Ataupun Cik Hajar pernah tak cuba untuk memulakan perbualan dengan kawan-kawan Cik Hajar tu? Okey, saya tak adalah pernah bergaduh dan saya ada banyak kali lah cuba untuk mulakan perbualan lah sebab saya macam nak betulkan keadaan. Tapi bila saya dapat respon yang macam kurang menyenangkan, nampaklah yang kawan-kawan saya ni tak suka pun dengan saya. So, saya macam dah tak nak cuba dah. Saya rasa macam tak worth it untuk saya teruskan pun. Dan kalau saya tanya banyak kali soalan, saya selalu tak dihiraukan. Sampaikan banyak-banyak kali barulah mereka respon kepada soalan saya. Faham. Daripada apa yang Cik Hajar cerita, Cik Hajar dah banyak kali memulakan perbualan, Ya, betul. tanya-tanya soalan kepada kawan-kawan, tapi kawan-kawan Cik Hajar tak layan kan? Ya, betul. Apa Cik Hajar rasa masa kawan-kawan tak layan? Cik Hajar rasa macam apa yang membuatkan Cik Hajar tahu tak apa yang membuatkan kawan-kawan tu tak mau layan? Okey, saya pernah lah terfikir macam ni. Okey, saya memang saya cakap saya tak pernah bergaduh pun dengan kawan-kawan saya. Tapi saya pernah terfikir mungkin benda ni jadi sebabnya dulu waktu semester 2 saya pernahlah ada isu dengan salah satu kawan lelaki dalam kelas saya ni. Yang melibatkan perasaan. Dia tu ada perasaan dengan saya tapi saya ni dah ada pilihan lain. Jadi saya layan dia sama je macam saya layan orang lain. Dan saya tak tahu macam mana isu antara saya dan dia tu boleh sampai pula kepada kawan-kawan dia, iaitu kawan-kawan saya juga daripada classmate saya tu sendiri. So benda tu menyebabkan semua orang rasa saya ni bagi harapan palsu dan mereka rasa tindakan saya masa tu salah. So daripada itu mereka membenci tindakan yang saya buat. Saya rasa saya pernahlah minta maaf dekat mereka sebab yalah saya nak selesaikan masalah. Saya minta maaf lah walaupun saya rasa macam tu bukan salah saya pun. Benda tu jadi, saya minta maaf tapi masih juga ada yang mencemooh tindakan saya. Mereka rasa memang saya salah lah waktu tu. Faham. Saya rasa Cik Hajar dah lakukan benda yang baik. Cik Hajar minta maaf just untuk menjernihkan keadaan, betul? Betul. Okey, sekarang ni apabila saya dengar cerita Cik Hajar ni,
sebenarnya saya nampak konflik ni berlarutan dan menyebabkan keadaan yang sepatutnya dapat dikawal dan sekarang dah menjadi tak dapat dikawal dah. Okay? Keadaan sekarang dah tak dapat dikawal dan semakin menjadi-jadi. Okay? Kita dapat lihat daripada apa yang Cik Aja cerita, Cik Aja di pulau kan? Betul. Okey, sekarang ni saya nak tanya Cik Aja. Ya. Adakah kawan-kawan Cik Aja sekarang ni, sekarang dah semester berapa? Semester 6 sekarang. Okey. Adakah kawan-kawan Cik Aja dah semester 6 ni? Dari semester 2 tadi kan? Okey, sekarang ni dah semester 6. Adakah mereka masih mengungkit-ungkit cerita yang telah berlalu tu? Sebenarnya mereka tak adalah menyebut-nyebut dah tak ada mengungkit dah kejadian tu. Tapinya perlakuan mereka dekat saya tu masih sama je, masih tak indahkan saya, masih hiraukan saya, masih pulaukan saya. So saya ni rasa macam saya ni dicampak-campak sesuka hatilah, dan kehadiran saya dalam kumpulan tu macam tak diperlukan, tak dialu-alukan, tak diterima lah. So banyak benda yang saya dah hadap, dan yang menyebabkan pelajaran saya daripada semester 2 sampailah sekarang, saya boleh cakap pelajaran saya sangat terjejas, sangat merosot. Sampaikan mak ayah saya sendiri pun risau dengan keadaan saya ni. Faham? Oh, maksudnya isu ni dah sampai pun dengan ya, saya pernah bercerita dengan ibu bapa lah. Maksudnya ibu bapa Cik Aja dah aware lah dengan benda ni, okay? Betul. Okey, begitu keadaan ni. Apa yang saya dapat lihat sebenarnya berlaku ni, cerita ni keep on berkait dan dibawa ke semester-semester yang seterusnya. Dari semester 2 sampai sekarang, semester 6, perkara ni masih lagi tak jernih ya. Masih lagi membuatkan Cik Hajar rasa dipulaukan, disisihkan dan tak diendahkan, betul? Betul. Okey, kalau dari segi nanti Cik Hajar cakap dari segi pelajaran, betul? Betul. Dari segi pelajaran Cik Hajar merosot ke Cik Hajar sudi, boleh tak share dengan saya GPA Cik Hajar dari semester 2 hingga semester 6? Boleh. Okey, betul masalah ni sangatlah menjejaskan pelajaran saya, sampaikan saya ni rasa tertekan nak belajar. Saya sangat tertekan, lepas tu saya tak boleh fokus waktu pencara mengajar. So ini menyebabkan pointer saya, keputusan saya daripada semester 2 sampai semester 3, saya tak berjaya untuk capai pointer yang cemerlang. Dan pointer saya pada masa tu hanyalah di bawah 3.0. Sampaikan ada satu tahap pensyarah panggil saya untuk bincangkan saya punya kemerosotan keputusan ni lah. Saya sebenarnya dah rasa berputus asa. Saya rasa berputus asa nak start semester baru. Tak boleh nak start semester saya macam nak kena start semester baru, nak kena jumpa kawan-kawan yang sama. Sampai ke tahap tu saya rasa mungkin lebih baik kalau saya berhenti belajar. Saya sebenarnya mengharapkan motivasi daripada kawan-kawan saya. Saya naklah mereka bagi semangat kat saya tengah tak ada semangat ni, tapi bila benda ni jadi, saya rasa kawan-kawan saya dah memilih untuk tak nak betulkan keadaan, nak membenci saya, terus nak pulau saya lagi, tak nak dengar kenapa. So saya sangatlah tersisih sekarang. Okay, faham. Okay, sekarang ni saya dengar pensyarah jumpa Cik Hajar kan disebabkan kemerosotan Cik Hajar dapat 3.0 ke bawah kan. Okay, saya rasa pensyarah-pensyarah ni nak jumpa Cik Hajar sebabnya saya dapat tengok, okay, ni Cik Hajar ada sertakan slip semester 1 ya. Okay, semester 1 saya dapat tengok Cik Hajar cemerlang tau. Cik Hajar cemerlang dapat 3.75. Dan bermula semester 2 sampai semester 6, Cik Hajar dah dapat di bawah 3.0. Betul. Itulah sebenarnya kerisauan daripada pihak pensyarah
terhadap student dia. Apa sebenarnya yang berlaku dekat student dia? Sebab itulah saya dapat lihat kenapa pensyarah menyarankan Cik Hajar untuk berjumpa dengan kaunselor. Okey? Saya dapat lihat ini satu yang baik sebenarnya, mendapat saranan daripada pensyarah. Sebab kita nak fix isu ni, okey? Okey, mana? Kita nak fix isu ni. Okay. Okey, baik Cik Azira. Tadi kan kita dah explore panjang lebar mengenai masalah yang berbangkit ni. Sekarang ni bila Cik Azira dah buat keputusan untuk hadir ke sesi kita pada petang ni, mungkin ada matlamat yang Cik Azira nak capai pada hari ni punya sesi. Boleh ke kalau saya bagi Cik Azira 1 minit untuk Cik Azira fikir, lepas tu kita discuss lah apa matlamat yang Cik Azira nak capai pada hari ni. Saya rasa matlamat yang saya nak capai bagi sesi kaunseling hari ini adalah saya nak tahu sebenarnya apa yang perlu saya lakukan untuk kawan-kawan saya terima saya balik, macam mana saya diterima masa semester 1. Sebabnya masa semester 1 saya dilayan dengan sangat baik. Ada satu masa tu kami buat satu grup semester 1. Kami stay sampai pagi sama-sama. Time tu COVID lagi lah. Kami buat sama-sama sampai 5 pagi tau nak buat bahan bantu mengajar tu. So saya rasa benda tu sangatlah menarik. Benda tu sangatlah interesting bagi saya. Tapi bila isu ni berlaku sampai dah start semester 2 ni, sampai semester 6, saya dah tak rasa dah menariknya belajar ni. Sebab tu saya cakap dengan Wan tadi, saya rasa give up nak belajar. Setiap semester saya rasa susahnya nak sambung. Macam mana saya nak survive setiap semester ni? Baiklah, saya nampak lah dulu kita boleh cakap relationship Cik Azira dengan kawan-kawan ni sangatlah rapat, sampai kamu boleh buat kerja sama-sama, stay up sama-sama. Tapi benda tu dah tak ada sekarang akibat daripada benda yang terjadi ni. Okey, Cik Azira rasa kan selepas sesi hari ni dapat tak Cik Azira capai matlamat tu? Ataupun Cik Azira rasa relevan tak matlamat yang Cik Azira nak capai tu? Realistik tak untuk dicapai? Bagi saya, untuk matlamat saya tu, saya rasa relevan untuk dicapai. Relevan lah untuk dicapai matlamat tu bagi sesi kaunseling pada hari ini. Okey, sebenarnya saya ni dapat lihat yang Cik Azira ni terdesak untuk mencari jalan penyelesaian ataupun jalan keluar daripada masalah yang Cik Azira hadapi ni. Okey, sekarang saya ulang kembali matlamat Cik Azira yang Cik Azira sebut tadi lah. Cik Azira nak tahu apa sebenarnya yang Cik Azira perlu buat atau perlu lakukan untuk Cik Azira ni diterima balik dalam kumpulan kawan-kawan Cik Azira seperti mana waktu keadaan semester 1 tu, betul? Betul. Okey, baik. Untuk kita realisasikan matlamat yang Cik Azira sebut tadi. Okey, hari ni saya nak bawakan satu teori untuk
kita lihat dan kita bincangkan, iaitu intervention plan lah namanya. Nama untuk teori yang saya nak bawa ni adalah Rational Emotive Behavioral Therapy ataupun dikenali sebagai REBT. Okey, dalam teori ni dia ada akronim A, B, C, D dan E. Okey. Yang pertama A itu adalah activating event ataupun kita boleh cakap apa perkara yang sebenarnya trigger Cik Atira untuk datang ke kaunseling kita. Okey, saya dapat lihat yang perkara yang trigger Cik Atira untuk yang menyebabkan Cik Atira datang ke sesi kaunseling adalah kerana Cik Atira rasa Cik Atira disisihkan daripada kawan-kawan. Setuju tak? Apa yang dicakap tadi saya bersetuju. Okey, disebabkan perkara yang berlaku ni, kalau kita dapat lihat dari segi kesan emosi Cik Atira ni sebenarnya ada rasa takut dan rasa overthinking. Okey, selain daripada tu Cik Atira rasa apa lagi emosi yang terkesan untuk Cik Atira buat masa ni? Okay, buat masa ni sebenarnya emosi yang saya rasa terkesan adalah saya rasa risau. Saya risau dengan pelajaran saya, macam mana saya nak teruskan dengan semester-semester yang akan datang. So, rasa risau tu ada juga. Okey, baiklah. Saya faham kerisauan Cik Atira tu. Cik Atira rasa risau, Cik Atira takut. Macam mana kalau masalah ni tak dapat diselesaikan? Yang menyebabkan Cik Atira mungkin tak ada kawan sampailah habis belajar nanti. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apa option yang Cik Atira ada untuk, maybe Cik Atira ada option untuk cuba selesaikan masalah ni? Okey, sebenarnya saya ada beberapa option. Okey. Option saya yang pertama adalah saya nak bersemuka secara terus dengan kawan-kawan kelas saya tu, so that saya dapat jawapan secara terus. Apa sebenarnya yang berlaku, kenapa benda ni berlaku sehingga berlarutan. Berlarutan lah sebab benda ni terjadi semester 2, tapi dia keep on berlarutan sehingga semester 6. So saya nak berjumpa secara bersemuka lah dengan kawan-kawan. Okay, yang pertama. Yang kedua, saya nak cuba untuk mencari ruang dan peluang untuk mulakan percakapan dengan kawan. Saya nak menjadi orang yang mencari ruang dan peluang untuk communicate dengan kawan-kawan saya yang lain, supayanya satu, bila saya dah mencuba untuk memulakan percakapan, mungkin ada kawan yang akan layan saya. So apabila saya bercakap dengan kawan yang layan saya akan rasa macam keyakinan saya ni meningkatlah sebab ada sebenarnya orang yang layan saya. Okey, saya faham. Okey, yang ketiga, itu dua option saya, tapi jika kedua-dua option tu saya tak dapat lakukan, nampaknya saya rasa saya nak give up je lah and terima je lah apa yang berlaku. Sebabnya saya dah tebal muka dah ni nak tahan malu tu. Sebab apabila saya bercakap, ada yang tak layan, ada yang buat tak endah pun dengan saya. So rasa give up tu sebenarnya kuat juga. Baiklah, okey, saya dapat tengoklah semua option yang Cik Atira kemukakan ni. Okey, bagi pandangan Cik Atira, apa kebaikan atau keburukan daripada setiap option yang Cik Atira ada tadi? Okey, untuk option yang pertama, saya cakap tadi saya nak bersemuka kan? Betul. Bersemuka terus dengan kawan untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi. Okey, tapi untuk option yang tu saya rasa takut. Bila saya pergi direct dengan kawan secara bersemuka, saya takut benda ni akan mendatangkan pergaduhan. Satu, akan mendatangkan pergaduhan. Kedua, saya akan tidak dilayan dan saya akan dijudge. So, saya takutlah benda tu sebenarnya. Okey, yang kedua adalah secara
mencari peluang dan ruang. Okay. Sebenarnya untuk mencari ruang dan peluang ni satu inisiatif yang bagi saya mampu lakukan. Mungkin saya akan rasa tak dilayan, tak diendahkan, tapi saya tahu mesti ada juga yang akan layan saya. Setelah beberapa kali mencuba, mesti seorang dua akan layan saya. Dan sebenarnya saya untuk mencari ruang dan peluang ni, saya perlu berusaha sekeras mungkin dan menebalkan lagi muka untuk saya dapat bina kembali kepercayaan kawan-kawan. So saya rasa apabila saya option kedua ni, bagi saya dia dapat memberikan saya satu trust lah daripada kawan-kawan saya. So bila saya dapat macam tu, and saya tahu bahawa sekiranya saya keep on mencuba, saya percaya bahawa suatu hari nanti kawan-kawan tu akan sedar kewujudan saya ni. Okay, betul, saya pun bersetuju dengan apa yang Cik Atira pandang. Berdasarkan option yang Cik Atira kemukakan tadi, Cik Atira sendiri dapat tengok yang sebenarnya ada kebaikannya dan ada juga keburukannya. Tapi apa yang saya boleh lihat sekarang, Cik Atira ni sebenarnya dah sedar dan dah nampak pun mana satu pilihan yang Cik Atira rasa terbaik untuk Cik Atira lakukan buat masa sekarang, betul tak? Sebenarnya betul. Saya rasa saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk mencuba menyelesaikan isu masalah yang terjadi. Okay, baik. Memandangkan sekarang Cik Atira ni, saya nampak dah ada solusi untuk cuba selesaikan masalah yang terjadi. Jadi saya nak tanya, Cik Atira bersetuju tak kalau kita terminate sesi kita pada petang ni? Saya rasa saya setuju, dan saya nak cakap terima kasih lah dekat Cik Kaunselor supaya sudilah mendengar cerita dan luahan mengenai isu yang berlaku terhadap saya ni. Ya, baiklah, sama-sama. Saya doakan yang terbaik untuk Cik Atira, teruskan kehidupan Cik Atira pada hari-hari yang seterusnya.